Bersama saya Masra Malak dalam rentasan berita edisi 1430. Antara paparan utama. Malaysia Madani tidak anak tirikan sesiapa. JAKIM sudah terhantuk baru tengadah. Penerangan kerjasama PHBN perlu sampai ke akal umbi. Menantu enggan balik, siapakah yang teranaya? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Orang Melayu dan golongan muda memerlukan tempoh masa tertentu untuk memahami dasar Malaysia Madani yang dibawa Kerajaan Perpaduan. Itu penegasan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menolak dakwaan orang Melayu dan golongan muda menolak konsep Malaysia Madani yang diperkenalkan beliau. Menurut Perdana Menteri, Malaysia Madani merupakan satu konsep yang menyeluruh, bukan mengenai soal wang berjuta atau berbilion ringgit. Perdana Menteri berkata Kerajaan Perpaduan akan mengukuhkan jentera dan kepimpinan untuk bekerja lebih keras, menterjemah dan mempromosi konsep itu agar difahami rakyat. Bukan satu yang aneh gelombang kebangkitan kumpulan konservatif dalam pilihan raya seperti yang dialami Malaysia ketika ini. Di Eropah, yang ada kecanggihan dan ilmu pendidikan yang tinggi juga, sokongan kepada aliran perkauman dan agama seperti Nazi semakin meningkat. Begitu juga di Amerika Syarikat. Fahaman yang dipanggil Christian Right yang keras juga semakin mendapat tempat, katanya memetik laporan Berita Harian. Mengulas lanjut, Anwar berkata kerajaan akan terus menyantuni rakyat dengan menggunakan hikmah, kebijaksanaan dan prestasi kerja untuk menangani kebangkitan aliran perkauman. Ini saya tegaskan dalam mesyuarat Kabinet semalam bahawa kita perlu menjalankan kerja dengan ikhlas dan mustahil kita ditolak jika ada keikhlasan dan jujur melaksanakan serta berjuang menolak rasuah. Kita juga tidak setuju ada pihak gunakan isu perkauman dan agama untuk menakut-nakutkan orang Cina, katanya. Ternyata konsep Malaysia Madani bukan sahaja berkisar tentang ekonomi, malah turut menyentuh isu kediaman dan kesihatan rakyat secara inklusif. Dalam memastikan lebih ramai orang awam menerima rawatan secara percuma di klinik perubatan swasta yang berdaftar, pelaksanaan skim perubatan madani akan diperluas di 4 negeri menjelang akhir bulan Ogos. Antara kawasan yang terlibat ialah Kota Baru, Pasir Mas di Kelantan, Kuantan Pahang, Melaka Tengah Melaka, Seremban Negeri Sembilan, Seberang Perai, Tengah Pulau Pinang dan Perlis pada minggu keempat bulan ini. Maka jumlah keseluruhan kawasan yang terlibat dalam inisiatif rintis kerajaan bagi menampung keperluan kesihatan golongan B40 terhadap penjagaan kesihatan prima akut, rawatan pesakit luar, kes-kes akut itu berjumlah 21 daerah. Tambah kenyataan itu lagi, fasa 1 rintis skim perubatan madani telah dilaksanakan di 10 daerah iaitu Johor Bahru, Johor, Kuala Lumpur, Klang, Petaling, Hulu Langat dan Gombak Selangor, Kinta Perak, Timur Laut Pulau Pinang, Kuching Sarawak dan Kota Kinabalu Sabah. Seterusnya, fasa 2 skim itu pula bermula di 2 negeri iaitu Terengganu di Kuala Nerus dan Kuala Terengganu, manakala di Kedah melibatkan Kota Star dan Kuala Muda pada minggu kedua bulan Ogos. Program fasa rintis ini dijalankan untuk tempoh 6 bulan bermula 15 Jun lepas dan akan berakhir pada 31 Disember depan. Manfaat SIM ini adalah penerima yang layak boleh menerima rawatan penjagaan kesihatan prima akut secara percuma di klinik-klinik perubatan swasta yang berdaftar di bawah skim perubatan madani dan tidak perlu membayar apa-apa kepada klinik berkenaan. Rawatan pesakit luar kes-kes akut merangkumi demam dan selsema, cirit berit dan muntah, terseliuh, sakit kepala serta trauma ringan seperti luka ringan. Dalam mengejar matlamat yang sama, Anwar menegaskan agar amalan meminta dan memberi komisen dalam pelaksanaan projek termasuk projek perumahan, khususnya
pemberian komisen kepada mana-mana menteri atau parti politik tidak seharusnya berlaku. Bagaimanapun, Anwar berkata, kerajaan tidak pernah menghalang mana-mana syarikat daripada menjalankan operasi mereka dan memperoleh keuntungan. Janganlah potong keuntungan 10 juta atau 15 juta untuk pak menteri atau parti politik seperti amalan sebelum ini. Ini yang merosakkan. Saya faham ramai yang marah saya kerana menyinggung hal ini, tapi semua orang tahu. Tanyalah pemaju wilayah persekutuan. Adakah saya betul atau salah, atau saya sengaja membesar-besarkan, atau saya bercakap benar? Hakikatnya, semua mengakui ini telah menjadi amalan. Jadi, kita harus hentikan amalan buruk ini, katanya ketika berucap. Anwar berkata demikian ketika merasmikan Majlis Pecah Residensi Wilayah dan Residensi Prihatin Madani serta Pusat Penjaja Madani di Desa Tasik Sungai Besi di Kuala Lumpur semalam. Perdana Menteri berkata adalah lebih baik komisen berkenaan dipulangkan kepada rakyat dan dengan mewujudkan banyak pembangunan projek seimbang. Ia seperti pembinaan projek perumahan bagi rakyat berpendapatan rendah dan pusat-pusat penjaja yang lebih tersusun. Demikianlah ketegasan dan kesungguhan Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan yang ingin melihat konsep Malaysia Madani menjadi kenyataan dengan sasaran pencapaian matlamat secara holistik demi keselesaan rakyat dan keharmonian penghuni di negara ini. Tiada siapa yang menolak konsep ini kecuali naratif murahan ini dibawakan oleh mereka yang berhati busuk dan tidak mahu melihat perubahan yang berlaku agar mudah untuk mereka mencari bahan, memperkotak-katikkan serta memperlekehkan kerajaan. Untuk yang tidak mahukan kemajuan, untuk golongan yang sememangnya menolak perubahan, sila ke tepi dan main jauh-jauh. Kami sebagai rakyat Malaysia yang rasional akan terus menyokong usaha ini demi anak cucu kami. Yang selesa minum air berkarat atau hidup bersama sampah sampai ke lutut atau berteduh di stesen bas macam kandang lembu, teruskanlah kehidupan kalian. Bagus juga, sewajarnya segala peruntukan disalurkan kepada rakyat yang inginkan kemajuan. Buat apa dibazirkan kepada mereka yang tidak pandai bersyukur dan berterima kasih. Jangan pula nanti keluarkan kenyataan kononnya anda dianak tirikan sedangkan anda yang menolak untuk menjadi anak kandung. Pilihan di tangan anda, bak kata orang tua-tua, jangan jadi bodoh sombong. Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Datuk Hakimah Muhammad Yusof berkata, beliau sudah mengarahkan jawatan kuasa tata tertib JAKIM untuk bertindak segera berpandukan kepada peraturan-peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib 1993. Jabatan ini tidak akan tergagak untuk mengenakan tindakan tata tertib terhadap pegawai yang didapati melanggar sebarang peraturan ini. Sebagaimana yang sering diingatkan, semua warga kerja JAKIM dinasihatkan agar sentiasa mematuhi semua peraturan yang sedang berkuat kuasa dan tidak melakukan sebarang tindakan yang boleh menjejaskan integriti dan imej perkhidmatan awam, katanya dalam satu kenyataan. Sudah terhantuk baru terngadah. Kenyataan JAKIM itu dikeluarkan susulan tular di media sosial mengenai penglibatan penolong pengarah kanan pengimarahan khidmat sosial JAKIM, Bakri Ambuala, yang memegang jawatan utama sebagai pengarah pilihan raya PAS wilayah persekutuan. Mengulas mengenai peranan JAKIM dalam pentadbiran Islam di negara ini, Naib Presiden Amanah, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof berkata, tidak dapat dinafikan naratif dalam Islam merupakan teras kepada kecenderungan para pengundi Islam memilih parti mereka. Naratif Islam yang dimaksudkan ialah penceritaan, penonjolan imej dan pelataran Islam dalam konteks pemerintahan dan komitmen kepimpinan dilihat memartabatkan Islam, ujarnya. Mujahid mengimbas kembali ketika Pakatan Harapan berkuasa pada tahun 2018 hingga 2020 di mana beliau yang memegang jawatan Menteri Agama telah menggerakkan gagasan negara rahmah yang dipersetujui oleh Majlis Raja-Raja Melayu dan Kabinet pada tahun 2019. Tujuannya adalah jelas untuk berhadapan dalam gelanggang pergelutan fikrah dan penyebaran idea Islam yang berteraskan rahmatan lil alamin namun terhenti dengan langkah syaitan. Semua perancangan telah tersedia rapi sampai ke akar umbi dengan bajet 2020 diperuntukkan sekitar 10 juta untuk memperkenalkan rahmatan lil alamin kepada rakyat, katanya. Beliau melihat Malaysia Madani yang dilancarkan pada tahun ini adalah medan yang sangat subur untuk berpencak menggagaskan naratif Islam.
Agensi kerajaan teras yang perlu menggerakkan dasar madani dalam naratif Islam ialah JAKIM, tegas Mujahid. Menurut beliau, JAKIM mempunyai infra yang boleh menggerakkan jentera pentadbiran Islam persekutuan dengan syarat PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim tegas dalam mengarahkan pelaksanaannya melalui menteri yang bertanggungjawab. Menteri Hal Ehwal Agama di Jabatan Perdana Menteri hari ini ialah bekas Ketua Hakim Syari'i keempat Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Datuk Muhammad Naim Mokhtar. Bagaimanapun, Mujahid berpendapat JAKIM gagal meneruskan usaha rahmatan lil alamin dan tidak berupaya menjayakan Malaysia madani. Ada 14 agensi di bawah Menteri Agama yang perlu menumpukan dan menjayakan agenda madani secara berperancangan. Amat merugikan apabila pentadbiran Islam persekutuan seolah-olah menjadi kaku semacam terpasung kaki dan tangannya untuk bersikap proaktif menjayakan dasar madani. Tempelaknya lagi, Mujahid berkongsi pengalamannya ketika menjadi Menteri Agama. Katanya bahagian dasar JAKIM bertanggungjawab menyediakan keperluan perancangan setahun program dan aktiviti untuk dilaksanakan oleh agensi-agensi. Sementara itu, unit maqasid diperbesar menjadi Jabatan Maqasid dengan penambahan staf. Hari ini beliau mencadangkan agar media JAKIM, Forum Perdana, TV Hijrah dan Radio IKIM sebagai media-media dikerahkan seperti mana Rahmatan lil Alamin pernah diketengahkan. Tan Hal Maqasid yang membuka peluang untuk menyampaikan idea-idea Islamik madani di antara kementerian juga pernah dibuat dalam Rahmatan lil Alamin. Begitu juga idea madani perlu dibawa ke pentadbiran Islam negeri melalui rundingan dengan paduka Tuanku Sultan di negeri masing-masing. Ada mekanisme mesyuarat Majlis Islam Negeri dan Persekutuan dipengerusikan oleh Menteri Agama. Cara ini, madani akan jadi jambatan antara pentadbiran Islam Persekutuan dan negeri, katanya. Bekas Menteri Agama itu memperkenalkan konsep Masjid Rahmah, iaitu masjid bercirikan ramah, aman, harmoni, alami dan hormat bagi mengelakkan masjid menjadi medan sebaran Islam politik dan fahaman radikal. Tegasnya, konsep Masjid Rahmah perlu diteruskan khususnya di negeri bawah PHBN dan perlu menjadi tanda aras melalui program dan pemantauan. Untuk melancarkannya, beliau mencadangkan agar Duta Madani dilantik bagi membina kekuatan penyampai idea madani yang Islamik seperti Duta Rahmat semasa Rahmatan lil Alamin. Katanya, Mat Insaniah iaitu modul untuk kepimpinan sekolah-sekolah boleh diperkukuhkan dengan penjenamaan semula sebagai My Madani. Aktiviti ini perlu digerakkan sehingga ke peringkat universiti menerusi pelbagai program seperti pemberian geran akademik untuk kajian madani, kerusi madani dan aktiviti belajar berteraskan siswa madani seperti siswa Rahmah yang pernah dilancarkan. Malangnya, semua usaha JAKIM ketika itu musnah dengan langkah syaratan pada hujung Februari 2020. Selepas itu, JAKIM entah buat apa yang kita tak nampak sesuatu yang signifikan semasa tempoh lebih 33 bulan dalam PNBN dan 9 bulan dalam PHBN. Yang terselah hanya kisah penglibatan pegawai JAKIM dalam parti PAS seperti yang dilakukan oleh Bakri Ambuwala yang juga Imam Masjid Putrajaya. Mungkin kita boleh memaafkan Menteri Agama dan Ketua Pengarah JAKIM hari ini jika Bakri bergiat dalam PAS di era Perikatan Nasional kerana ia selari dengan kepentingan gerombolan pengkhianat ketika itu. Tetapi berdasarkan hantaran di Facebook Dewan Ulama PAS Wilayah Persekutuan bertarikh 16 Jun 2023, Bakri memegang jawatan itu bagi sesi 2023 hingga 2025 iaitu selepas PHBN mengambil alih Putrajaya. Kerja Menteri Agama bukan sekadar mendapatkan tambahan kuota haji dari Arab Saudi atau menyantuni guru-guru pondok. Berbeza ketika zaman Pakatan Harapan, Menteri Agama bermula dengan kertas kosong, namun hari ini asas untuk naratif Islam telah diperkenalkan menerusi Rahmatan lil Alamin. Menteri Agama hanya perlu membawa usul kepada Perdana Menteri untuk menyambung dan memperbaiki gagasan Rahmatan lil Alamin serta menetapkan keutamaan naratif Islam madani selain ekonomi dan sara hidup. Walaupun Perdana Menteri berpandangan konsep madani perlukan masa untuk diterima orang Melayu, namun kita boleh menjayakannya dengan pantas jika pihak agensi terbabit ditadbir urus dengan bijak dan cekap. Hakikatnya, kita tidak punya masa yang mewah.
Pemimpin Melayu PHBN berpendapat kerjasama antara dua gabungan itu diperlukan demi kepentingan negara seperti ititah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Musaffar Billah Shah. Bagaimanapun, dalam keadaan penerangan tentang kerjasama PHBN tidak sempat sampai ke akar umbi, kerajaan sudah terpaksa berdepan dengan pilihan raya negeri yang menjadi punca kesukaran kerajaan untuk meyakinkan mereka untuk mengundi calon perpaduan, menurut pengarah komunikasi amanah Khalid Abdul Samad. Kemenangan itu bergantung kepada transferability ataupun kemampuan untuk mendapatkan undi UMNO BN untuk calon Pakatan Harapan dan undi Pakatan Harapan, pengundi Pakatan Harapan untuk mengundi calon Barisan Nasional. Kita nampak undi Melayu yang kita harapkan dari BN pun tak datang kepada PH. Undi dari PH tak pergi kepada BN kerana proses penerangan itu dan pemantapan gabungan ini tak sempat kita lakukan, tegasnya. Beliau berkata demikian dalam program Jom Channel Bicara Haji Khalid Samad siri 198 bertajuk PRN 6 Negeri, implikasinya pada malam Khamis lalu. Beliau berpendapat gabungan PHBN memiliki potensi untuk menang. Hanya perlu diperkemaskan dan diberikan pemahaman yang jelas kepada penyokong UMNO, penyokong PH tentang kenapa gabungan ini penting, katanya. Beliau mengambil contoh kemenangan calon amanah Dr. Hafizah Mustaqim di Kota Lama, Kelantan dan Daniel Ar-Rashid di Batu Tiga, Shah Alam yang tidak akan berhasil jika tiada sokongan daripada pengundi Barisan Nasional. Kalau secara umum orang yang tanya kenapa gabungan ini perlu, kerana nak hadapi ancaman ekstremisme, sikap pelampau yang dibawa Perikatan Nasional dan demi nak jaga kepentingan negara, sebab itulah kerajaan perpaduan dibentuk, ujarnya. Begitu juga dengan kemenangan Muhammad Syahbudin Hashim daripada UMNO di Dewan Undangan Negeri Galas yang mendapat sokongan Pakatan Harapan. Sementara itu, Ketua Penerangan UMNO Datuk Seri Azalina Ottoman Said menafikan bahawa kerjasama PHBN adalah satu kegagalan. PRN ini adalah ujian pertama kita bersama sebagai satu pasukan dengan latar belakang falsafah politik dan pendekatan kita yang berbeza sudah bertahun-tahun. Tetapi persamaannya pada kali ini berhadapan dengan PRN yang mahukan perpaduan atas titah yang di-Pertuan Agong. Pada saya, titah ini adalah ikatan yang amat utama kerana ini adalah titah di bawah perlembagaan kita. Katanya dipetik daripada diskusi analisa PRN 2023 di mana silapnya yang menerusi laman sosial UMNO online dan media perpaduan. Azalina berkata keputusan pilihan raya negeri adalah lebih baik dilihat daripada perspektif di mana kejayaan bukan kesalahan. Jadi selepas 8 bulan hidup bersama ini adalah ujian kepada kejayaan pertama daripada sudut mengekalkan status quo, ujar beliau. Dalam pada itu, pengarah komunikasi UMNO Datuk Lokman Nur Adam berkata yang pasti Perikatan Nasional gagal untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar. Kata Lokman, Perikatan Nasional telah kehilangan deposit di 18 Dewan Undangan Negeri daripada 245 yang mereka tandingi. Rakyat tolak mereka secara total di 18 kerusi. Tetapi PH dan BN tidak ada satu kerusi pun mereka ditolak total oleh rakyat. Dari kerusi hilang deposit, tegasnya lagi. Beliau berkata demikian dalam siri soal jawab ulasan pasca PRN bersama Lokman Adam di media sosial baru-baru ini. Bagaimanapun, menurut beliau, momokkan PAS dan stigma ahli UMNO terhadap DAP tidak sempat dicairkan berikutan kerjasama hanya terbentuk kira-kira 8 bulan lalu. Pada masa sama, beliau memuji sikap pimpinan DAP khususnya setiausaha parti itu, Anthony Loke Siu Fook yang serius dalam memelihara hubungan antara komponen kerajaan perpaduan. DAP ambil pendirian tegas gugurkan P. Ramasamy sebagai calon pilihan raya. Dalam UMNO pun begitu juga, ada yang telah digantung dan telah dipecat. Mereka terang-terangan menjadi pengkhianat dan jurucakap kepada PN. Rata-rata sudah diambil tindakan, katanya lagi. Lokman melihat kerjasama baru dengan PH merupakan situasi menang-menang. Ini kerana UMNO yang memiliki keahlian Melayu paling ramai dicampur dengan PH yang mendapat 98% sokongan masyarakat bukan Melayu, khususnya Cina, boleh menjadi gabungan yang mantap dan menguasai politik pada masa hadapan. Dua ini digabungkan, UMNO tidak perlu takut untuk bertanding di kawasan ramai Cina. PH pula tidak takut nak bertanding di kawasan yang ramai pengundi Melayu.
Apa yang penting kita kena bawa kawan-kawan DAP, Amanah Keadilan turun bersama, buat program bersama peringkat negeri, cabang bahagian, DUN dan Parlimen. Di mana sahaja program dibuat akan libatkan semua orang, tambahnya lagi. Pandangan ketiga pemimpin inilah yang diperlukan oleh PHBN demi kelangsungan kerajaan perpaduan. Justru penerangan oleh PHBN hendaklah dijalankan secara sistematik di setiap negeri dan kawasan bagi menunjukkan keserasian gabungan baru itu kepada ahli penyokong dan pengundi. Ia hendaklah dimulakan sekarang kerana kerumbulan tebuk atap tidak akan berhenti daripada menghasut untuk menebuk atap. Ketua Pesuruhanjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki meminta menantu Tan Sri Mahyadin Muhammad Yassin, Datuk Sri Muhammad Adlan Berhan dan Mansur Saad supaya pulang ke Malaysia tanpa alasan lagi. SPRM mencari Muhammad Adlan dan Mansur Saad, peguam yang juga pengarah dan pemegang saham NERS, Sdn Bhd NERS, bagi membantu siasatan kes penyelewengan projek pendaftaran, pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Saya tetap dengan pendirian saya, awak balik saja dan hadapi apa juga siasatan dan jangan bagi banyak alasan, saya tidak mahu dengar. Mungkin cakap saya ini cakap orang yang tidak suka tetapi itulah saya. Jadi awak berdua balik saja dan jangan bagi alasan. Katanya kepada pemberita selepas forum eksekutif Merdeka Takbir Urus Terbaik dalam sektor awam kemarin lapor bernama. Pada 9 Ogos lepas, Muhammad Adlan menerusi peguamnya memaklumkan bahawa beliau pasti akan pulang ke Malaysia secepat mungkin bagi memberikan kesemua jawapan dan membantu SPRM dalam apa-apa siasatan dengan syarat tiada unsur ancaman dan penganiayaan terhadapnya. Mansur pula dalam kenyataannya turut menyangkal dakwaan kononnya beliau melarikan diri daripada menghadapi pertuduhan. Sebaliknya, tindakan keluar dari Malaysia dibuat secara sah atas urusan perniagaan dan telah memberi kerjasama kepada SPRM yang mengetahui keberadaannya. Sementara itu, Polis Diraja Malaysia APDRM telah menerima permohonan lisan daripada SPRM untuk mengenakan notis merah berkaitan kes melibatkan kedua mereka. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein berkata pihaknya akan bekerjasama dengan SPRM berhubung bantuan yang diperlukan. Untuk rekod, SPRM mula mengesan Muhammad Adlan dan Mansur Saad pada 7 Ogos lepas bagi membantu siasatan sebuah kes isu rasuah dan penyelewengan. Pelbagai usaha telah dilakukan oleh SPRM termasuk berhubung terus dengan kedua-dua penama dan peguam masing-masing, namun mereka masih gagal menghadirkan diri di pejabat SPRM. Hasil semakan SPRM dengan Jabatan Imigresen Malaysia, kedua-dua penama berkenaan telah meninggalkan Malaysia masing-masing pada 17 Mei dan 21 Mei 2023 serta tiada rekod untuk masuk kembali ke negara ini, kata SPRM dalam satu kenyataan. Hairan sungguh jika tidak melarikan diri, kenapa sudah 3 bulan meninggalkan negara sebaik saja mengetahui SPRM menjalankan siasatan tetapi tidak kembali. Agaknya perniagaan apa yang dijalankan sehingga begitu lama berpergian? Kononnya mereka tidak pulang kerana takut dianiaya. Siapa yang dianiaya dan siapa yang menganiaya sebenarnya? Yang teraniaya ialah pembayar cukai yang menggaji pegawai SPRM untuk melakukan siasatan tetapi mereka tidak dapat menyempurnakan amanah tersebut kerana kedua individu ini menghilangkan diri. Malaikat rakib dan atid mencatat untuk perbicaraan di akhirat. Di dunia kalian hanya perlu menjawab soalan SPRM dan PDRM. Berani kerana benar, takut kerana salah. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Mas Romala, terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi.